Okay, Assalamualaikum. Untuk video kali ini adalah kesinambungan daripada video yang saya hasilkan sebelum ni berkaitan dengan sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. So, pembiakan lelaki menghasilkan sperma, pembiakan perempuan menghasilkan ovum. So, selepas tu apa yang berlaku? Lepas tu berlakulah proses persenyawaan sperm gabung dengan ovum. Tetapi, selepas itu bermulalah proses kejadian seorang manusia. Bermula daripada zygote, kemudian menjadi embryo, fetus dan akhirnya keluar menjadi bayi. So jom kita tengok macam mana kejadian manusia ni. Kita tengok daripada satu video yang saya ambil daripada YouTube. So kita akan tengok sama-sama dan 2 minit je video ni, tak lama. So kita tengok. So ini adalah sel ovum yang telah disenyawakan dengan sel sperma daripada bapa. Ovum daripada ibu, sperma daripada bapa. So akhirnya dia membentuk 2 sel. Kalau awak tengok kat situ ada 2 sel. Proses ini berlaku lagi. 2 jadi 4. So ada pertambahan sel. 4 akan jadi 8. 8 akan jadi 16. Dia akan sentiasa kali 2. Inilah proses yang kita panggil sebagai mitosis, pembahagian sel. 16 jadi 32. 32 jadi 64. Semakin lama semakin besar. Semakin besar. So sekarang ni kita dah kenali sebagai zygote. So ini adalah zygote. So kita ada satu struktur bulat tadi tu. Itu adalah kita punya cecair amnion kita dah nak terbentuk. Cecair amnion tu adalah ketuban, air ketuban kita. So inilah kita pada ketika kita dalam bentuk zygote. So sekarang ni kita dah membentuk embryo. So kita dah ada kita punya placenta sendiri, kita dah ada kita punya cecair amnion, kita dah ada tali pusat. Cecair amnion tu adalah air ketuban di dalam placenta tu. So inilah kita. So semakin lama, semakin hari, semakin minggu, menjelang minggu demi minggu, pelbagai organ telah terbentuk dan juga struktur-struktur seperti tangan dan kaki sudah jelas terbentuk. So proses ni memakan masa selama 9 bulan ataupun 38 minggu sehingga 40 minggu. So selama itulah kita akan duduk di dalam rahim ibu kita ataupun kita menempel sebenarnya di dinding uterus di dalam struktur pembiakan wanita ataupun ibu kita tu sendiri. Berapa lama? 9 bulan kita duduk dekat situ, kita makan semua daripada sumber ibu kita melalui tali pusat. Kita ambil antibody daripada tali pusat. Segala-galanya kita ambil daripada ibu kita. So apa yang ibu kita makan, kita pun akan makan. Baik makanan ibu kita, baiklah kita. Lebih kurang proses dia lebih kurang macam itulah. Tapi kalau kita tengok pada video yang awal tadi, kalau awak perasan, ini ketika embryo pada peringkat awal, kita sebenarnya macam ada echo sikit kita macam ada echo sikit dekat sini. Ini memang terbentuk. Ini dalam tempoh 1 ataupun sehingga 2 minggu daripada proses persenyawaan tu tadi. Kalau kita tengok dalam buku teks, memang dia ada tulis kat situ, kita seolah-olah ada echo sikit lah yang sebenarnya merupakan tulang belakang kita. Okey, lepas tu kita mula membesar lah. Selama 8 minggu kita dah boleh ada jari, ibu kaki, malahan kita dah ada wajah dah sekalipun ketika 8 minggu. Cuma wajahnya tak berapa jelas lah. Selepas 12 minggu, so apa yang jadi, kita dah mula ada pergerakan sedikit seolah-olah nak hisap jari kita tu. 12 minggu. So dah nampak dah kat situ pembentukan dia, tangan, kaki, telinga pun kita dah nampak sangat. Itu tali pusat yang ni tali pusat tadi. Selepas 6 bulan, so kita dah fully develop. Kita dah jadi seperti bayi lah. Yang ini kita dah mula dipanggil sebagai fetus. Kita bukan lagi dikenal sebagai embryo pada peringkat yang ini. Pergerakan kita mula menjadi lebih kuat. Yang ini ibu dia mula rasa. Kalau kita gerak langgar dinding perut mak kita, dia mula dapat rasakan pergerakan. Yang kita lakukan di dalam rahim tu tadi. Lepas 6 bulan, maka fetus ni dah sedia untuk dilahirkan. So dah ni lah dah lengkap dah kejadian kita. Kita pun dah berjaya untuk senyum pada peringkat tersebut. So begitulah kisah dia, kejadian
manusia pada peringkat awal. Bermula daripada persenyawaan tu tadi. Sehinggalah berlakunya proses pembahagian sel daripada satu sel menjadi dua yang awak tengok tadi, kemudian 4, 8, 16, 32, 64 sehingga sel tu makin lama makin banyak. Sehingga terjadilah embrio. Embrio ni adalah janin lah sebenarnya. Dan dia membesar. Masa peringkat embrio kita tak nampak seperti manusia lagi. Dengan ekornya, dengan tangannya yang tak terbentuk dengan lengkap. So kita tak nampak manusia lagi ketika tu. So menjelang minggu demi minggu, setelah berusia lebih kurang dalam 20 minggu, barulah kita ada organ-organ yang lebih lengkap, tangan kita mula terbentuk dengan baik, fingers kita distinguish each others. So kita nampak jari tu dengan lebih sempurna, pembentukan telinga, dan kita mula mendengar sebenarnya pada ketika kita 4 bulan macam tu, kita dah boleh mendengar di bahagian luar. So dekat sinilah memainkan peranan. Bayi-bayi yang sering didengarkan dengan bacaan ayat Al-Quran, insyaAllah lah dia akan lebih tenang kat dalam tu. InsyaAllah dia akan lebih tenang. So kalau masa ni lah, kalau ibunya rajin membuat pelbagai aktiviti-aktiviti yang mempengaruhi minda, so katanya bayi pun akan pandai juga. Maknya selalu buat soalan-soalan matematik, bayinya pun akan lebih pandai. Mungkin adalah dekat situ kaitan. Tapi yang penting, makanan yang baik ibu ambil akan disalurkan juga kepada bayi. Maka bayi mendapat zat yang lebih baiklah melalui tali pusat yang dihubungkan dengan sistem ibu tu tadi. Okey, itu saja video untuk pembentukan dan kejadian manusia pada peringkat awal. So, kalau anda ada soalan, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Science Light Production, dan tekan like, komen jika anda tak faham. InsyaAllah saya akan cuba jawab pada komen awak, ataupun kalau jawapan saya memerlukan masa yang lebih panjang, jawapan akan saya keluarkan dalam bentuk video yang lebih khusus untuk menjawab soalan-soalan daripada pelajar. Untuk pengetahuan semua, ini adalah sains tingkatan 1. So kita tak pergi terlalu dalam. Kita just nak tahu macam mana manusia ni boleh terbentuk, daripada apa sebenarnya, dan bagaimana dan di mana dia dibentuk. Itu sahaja. Kita bukan belajar tentang dalam sangatlah seperti biologi. Ini sains tingkatan 1 KSSM bab yang ke-4. Okey, sekian daripada saya Cikgu Najib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.